إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil mukadimah pada malam ini membincangkan manaqib Kiai Agung Syekh Said Muhammad Abdullah As-Suhaimi. Ada dua munakib yang saya miliki sekarang. Satu diberi oleh sahabat kita dalam bahasa Rumi, Romanais, dan satu lagi dalam tulisan Jawi. Tidak ada perbezaan di antara keduanya, dan saya sudah dua kali membaca buku ini. Kenapa saya tertarik untuk membincangkan tentang Kiai Agung ini? Mereka beri istilah Kiai Agung bagi anak. Tidak ada keagungan di situ, jadi bagi orang yang melantik pada dia. Ini dia ada sebab-sebabnya. Beribu mereka yang masih meyakini tarikat yang diajarkan oleh Muhammad SAW, terutama mereka yang mengikut aliran Arkam, tarikat Arkam ataupun Darul Arkam yang sudah ditangkap ketuanya di Malaysia. Mereka berpegang kepada aurat Muhammadiyah. Aurat Muhammadiyah, setelah saya teliti, dua kali saya menghabiskan baca buku ini, dipenuhi pertama sekali dengan bid'ah, khurafat, syirik dan takhayul. Dipenuhi dengan bid'ah, khurafat, syirik dan takhayul. Semoga mereka yang meneliti kuliah pada malam ini melalui CD ataupun rakaman yang ada boleh bertobat daripada aliran tarikat ini dengan cara meninggalkan, kerana mereka yang berpegang kepada tarikat ini, saya dengan tegas mengatakan mereka terlibat dalam kesyirikan, bid'ah, khurafat dan tahayyul. Sayangnya kita kepada mereka, maka kita ingin beri penjelasan kepada ribuan pengikut Arkam, mungkin ribuan juga pengikut Ustaz Taha Suhaimi yang belum sempat bertobat kerana belum sampai penjelasan kepadanya. Semoga penjelasan ini sampai kepada mereka, mereka meninggalkan aurat Muhammadiyah. Kerana sekali lagi saya katakan, aurat Muhammadiyah saya akan buktikan dipenuhi dengan bid'ah, khurafat, syirik dan takhayul. Semua bala-bala yang membawa ke neraka Jahannam, na'udzubillah, ada dalam tarikat ini. Mungkin ada yang tidak puas hati, mungkin nanti ada yang marah, tapi mudah-mudahan apa yang kita bongkar ini, kalau mereka teliti dan sudi bertanya kepada orang-orang yang lebih alim tentang apa yang ada dalam munakib Kiai Agung ini, kalau dikembalikan kepada Quran Hadis, mereka akan dapat buktikan dan terbukti bahawa ajaran ini sesat. Ajaran ini penuh dengan kesesatan.
Saya pernah diancam oleh mereka apabila berkatakan tentang kesesatan tarekat ni. Tapi pada masa itu saya tidak memiliki munakib ni. Walau pada asalnya saya ikut tarekat ni, kemudian mungkin orang tua saya buang munakib ni, tapi sekarang ada 2 orang yang memberinya. Ini dua anak murid anak yang memberi, dan bila anak baca sekali lagi dan baca 2 kali, memang benar apa yang saya katakan tadi. Ajaran ini dipenuhi dengan bid'ah, khurafat, syirik dan takhayul. Di dalam buku munakib ini dipenuhi dengan hadis-hadis palsu, hadis-hadis mungkar, hadis-hadis dhaif, hadis-hadis la asla lahu. Di antara rujukannya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Sedangkan di pusat Muhammadiyah ada sudah dijelaskan ulama-ulama mu'tabar, belasan ulama-ulama mu'tabar meminta kepada pemilik kitab Ihya Ulumuddin supaya dibakar. Kerana kitab ini, kalau kita pegang isinya, dipenuhi dengan kesesatan. Kerana Ihya Ulumuddin dipenuhi dengan hadis mungkar, hadis sesat, hadis mungkar, yakni hadis sesat, hadis mungkar membawa kepada kesihatan, hadis dhaif, dan semua hadis-hadis yang ditolak berpunca kerana dhaifnya, mungkarnya, batilnya terdapat dalam Ihya Ulumuddin. Saya melangkah terus ke muka surat 5 ya, yang ruminya. Di sini dijelaskan dalam ilmu mukasyafah. Sebab saya katakan orang-orang sufi agamanya agama kasyaf, agama mimpi, agama laduni. Jadi di sini dia mengatakan, dan ilmu mukasyafah pula ialah ilmu terbuka tirai atau hijab. Ilmu terbuka tirai atau hijab. Hijab dalam bahasa Arab, tirai dalam bahasa Melayu. Iaitu apabila seorang